A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, minggu yang lepas kita dah belajar bahagian bab solat. Murid-murid buka kitab ibadat ibadat aja 5 bab solat. Kita akan pelajari hari ini syarat sah. Syarat sah solat ada 6. Pertama sekali ialah suci. Suci yang pertama, suci daripada hadas dan najis yang tidak dimaafkan, sama ada pada pakaian, badan kita dan tempat sembahyang, tempat solat. Naklah kita bersih semua sekali. Syarat yang kedua, menutup aurat. Jika tidak menutup disebabkan tiada memiliki apa-apa pakaian atau ada pakaian tetapi terkena najis dan tidak dapat membasuhnya kerana ketiadaan air, atau ia ditahan di tempat yang bernajis dan ia hanya memiliki selai kain untuk menutup tempat najis tersebut, maka dalam keadaan begitu hendaklah ia solat bertelanjang tanpa wajib qada. Ini maksudnya pakaian zaman dahulu susah, satu lai je baju dah terkena najis. Dengan syarat kita bertelanjang tu kita dalam keadaan seorang saja, jangan orang tengok kita nak sembahyang, maksud gitu. Yang buat pula wajib menutup aurat di luar solat walaupun di tempat bersendirian, yakni berkhalwat walaupun dalam gelap. Kecuali kerana hajat seperti mandi atau ingin menunjukkan badan atau sebagainya. Yang harus membuka aurat semasa bersendirian. Kita sembahyang dah, kita dah bersih badan semua sekali, dalam mana yang solat, mana yang sunat, mana yang wajib, dah kita ikuti, kita fahami semua sekali cara-cara kita nak bersolat. Seterusnya cara yang keempat, di tempat yang suci. Tak apalah kita nak sembahyang tempat yang kotor, kita nak sembahyang, menunaikan solat di tempat suci walaupun secara zan, sika yang kuat, dan jangan tersentuh sebahagian badan atau pakaian dengan najis ketika qiyam atau duduk atau rukuk ataupun sujud. Hendaklah tempat kita sembahyang tu, kita anggap tempat tu memanglah bersih, jangan kotor. Yang keempat pula, mengetahui masuk waktu. Mengetahui ataupun zan masuk waktu dengan cara ijtihad, usaha sedaya upaya untuk mendapatkan suatu hukum syarak secara zanni. Contohnya dah siap semua sekali. Yang keenam pula, menghadap ke kiblat. Kita nak sembahyang menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat, seluruh badannya kita, badan-badan kita semua menegak ke arah kiblat. Cara dia tidak sah jika terdapat setengah anggota badannya terkeluar daripada arah kiblat. Kalau dalam peperangan untuk menegakkan agama Islam, itu disunatkan mana-mana kiblat kita boleh sembahyang. Seperti dalam peperangan yang diharuskan orang Islam dengan orang kafir dan orang yang adil dengan buruh, hendaklah ia solat setakat mana yang boleh dan ia tidak wajib qada solat itu. Dah sembahyang dah, tak payah bayar qada lagi. Turunnya harus, macam manakah cara yang harus solat tanpa menghadap kiblat? Seterusnya kita dalam musafir, macam kita nak melancong ke dalam perjalanan, naik dalam kapal terbang, mana kita tahu arah kiblat ke mana? Kita niat sajalah perjalanan yang harus, walaupun benda tu dekat, sekurang-kurangnya musafir yang tidak kedengaran azan solat Jumaat. Dan ada pendapat yang menggunakan perjalanan 1.6 km ataupun 6,000 hasta atau seumpamanya. Dalam keadaan ini diharuskan mengharapkan kedudukan solat ke arah tempat yang ditujunya dan tidak boleh lagi berpaling dari ke arah ke kiblat. Tadi Ustazah dah cakap, kalau kita dalam kenderaan, terutama sekali dalam bas ke, dalam kapal terbang ke, kalau kita buat kenderaan sendiri, kita bolehlah berhenti-berhenti mana arah kiblat kita. Kalau kita menaiki kenderaan yang lain, tak payah sembahyang ke? Mana boleh, tentu kita laksanakan sembahyang. Tiba waktu zuhur, kita tengok jam, sekarang dah masuk waktu zuhur, kita ambil sembahyang. Kita duduklah solat, ikut saja arah kapal terbang tu ada ke mana, kita ikut aja arah dia.
Jangan kita buat kiblat sendiri. Faham murid-murid? Keseluruhan solat dan menyempurnakan segala rukunnya atau sesetengahnya adalah kekal. Dengan keadaan itu, jika tidak boleh berkekalan menghadap kiblat pada keseluruhan solat, maka memadailah menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Jika tidak boleh, tidaklah perlu menghadap ke kiblat. Itu dah pelajaran dapat kita ikuti hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.